Nabi SAW telah bersabda, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Nabi kata, sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak berbakilah antara dirinya dan juga antara syurga, melainkan satu hasta. Tiba-tiba telah mendahuluilah atasnya oleh kitab Allah, oleh takdir Allah. Maka beramallah ia dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam api neraka itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada seorang lelaki pula, kata Nabi, dalam kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli-ahli neraka, sehingga tiadalah jarak antara dia dengan neraka itu melainkan satu hasta saja. Tiba-tiba takdir Allah mendahuluinya, maka dia kembali mengamalkan amalan ahli syurga, lalu Allah Ta'ala masukkan ia ke dalam syurga. Ini hadis yang sahih. Hadis ini Allah Ta'ala, Nabi cerita apa? Nabi cerita bahawa di atas dunia ini ada dua jenis manusia. Manusia pertama ialah manusia yang daripada mudanya dia beramal dengan amalan ahli syurga. Buat amal kebaikan, solat tak tinggal, solat sunat bagus, puasa sunat bagus, puasa wajib dibuat, zakat dibayar, memang bagus. Ketika usia mudanya dia buat amal-amal kebaikan seperti ini, sehingga tiada jarak antara dia dengan syurga itu melainkan satu hasta, sikit lagi nak masuk syurga. Tiba-tiba takdir Allah mengatasinya. Tiba-tiba dia berubah langkah di minit-minit terakhir umurnya, lalu dia mengamalkan kerja-kerja ahli neraka. Mati dia, masuk api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada manusia yang kedua pula, daripada mudanya dia mengamalkan amalan ahli neraka, buat dosa, buat maksiat, buat itu, buat ini. Tiba-tiba sehingga jarak dia dan api neraka itu hanya satu hasta je lagi. Tiba-tiba Allah Ta'ala, takdir Allah mendahuluinya, dia bertukar menjadi insan yang baik. Mula mengamalkan amalan-amalan ahli syurga, buat amal ibadat, berzikir, solat, buat baik kepada manusia, buat baik kepada Allah. Meninggal dia di saat-saat ujung umurnya, orang ini masuk syurga. Maksudnya tuan-tuan, andai kata kita sekarang ini sudah berada di atas jalan yang lurus, jangan cepat berpuas hati. Pohonlah rahmat daripada Allah agar taufik hidayah Allah kepada kita itu berterusan hinggalah nafas kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bimbang sangat. Mungkin di saat ini kita menjadi orang yang baik, tetapi takut di hujung riwayat hidup kita tiba-tiba bertukar menjadi orang yang mengamalkan amalan ahli neraka. Mati ketika itu, masuk api neraka. Hadis ini memberikan satu rangsangan kepada kita supaya teruskan melakukan kerja-kerja kebaikan, mentaati perintah Allah, dalam waktu yang sama pohon rahmat dari Allah, agar taufik dan hidayah itu berterusan dapat kita nikmati sehingga nyawa kita, roh kita keluar daripada badan kita. Karena kita takut sangat ada manusia yang di saat akhirnya, walaupun di waktu usia mudanya dia buat benda-benda kebaikan, tetapi di saat ujung akhir hidupnya dia kembali melakukan kerja-kerja nista dan dosa. Ini kita takut. Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, terdapat beberapa hadis-hadis Nabi yang diperturunkan oleh para sahabat menceritakan amalan-amalan Nabi SAW
apabila Nabi masuk kepada umur emas. Macam kita. Mari kita dengar hadis-hadis ini. Antara amalan yang Nabi sebut, ya, tengok amalan yang Nabi buat. Siti Aisyah, isteri Nabi, selaku orang yang rapat dengan Nabi, dia cerita kepada kita apa jadi selepas turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam Quran ada surah nama surah An-Nasr, surah kemenangan, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datanglah oleh pertolongan Allah dan kemenangan. Surah ini bila dia turun, Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu orang yang pakar tentang Quran, sebab Nabi telah pernah mendoakan kamu sebagai orang yang memahami ayat-ayat Quran. Bila turun surah An-Nasr yang berbunyi apabila telah datanglah oleh pertolongan Allah dan kemenangan, ini maknanya apa ni? Kata Ibnu Abbas, bila ayat ini turun, itu tanda umur Nabi sudah berada di penghujungnya. Sebab dah menang, kemenangan dah dapat, orang-orang dah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ayat Quran pun sudah hampir habis diturunkan. Kata Ibnu Umar, bila turun saja surah idza jaa nasrullahi wal fath, itu tanda umur Nabi sudah berada di penghujungnya. Allah Ta'ala nak ambil dia dah. Sebab itu Sayyidatina Aisyah melaporkan kepada kita dalam hadis ini, apa kata dia? Dia kata, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbina wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Sayyidatina Aisyah, tidaklah sembahyanglah Nabi tak sembahyang, ya, tidaklah Nabi itu dalam sembahyang dia selepas turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan dia akan sambung dengan subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli. Mana Nabi SAW bila baca saja, Nabi suka berzikir, subhanak, maha suci engkau, rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji buat engkau, Allahumma ighfirli, ampunkanlah dosa aku. Maknanya selepas turun ayat itu, selepas turun surah idza jaa, Nabi menyedari bahawa umur dia sudah berada di penghujung. Nabi mula memperbanyakkan tasbih kepada Allah, dan juga Nabi mula memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab itu kita janganlah di ujung-ujung umur ni, jangan lupa untuk bertasbih 100 kali satu hari, pagi petang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nabi pernah berkata kepada para sahabat, Nabi kata apa? Kamu semua mintalah perlindungan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perlindungan daripada musuh? Bukan, perlindungan daripada azab api neraka Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi sebut, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Ini adalah pelindung kita daripada api neraka Allah. Baca. Jangan buang masa tengok cerita Korea. Jangan buang masa dengan melihat benda-benda yang bukan-bukan. Ini bukan masanya, kerana umur kita sudah berada di hujung. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula qabla ayyamut subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW memperbanyakkan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma bihamdika, oh Tuhan, segala puji buat Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku beristighfar kepadamu, mohon keampunan. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Pak, ini amalan Nabi. Maknanya bila Nabi menyadari itu, bila turun saja surah Idza Ja, menunjukkan umur dia sudah berada di penghujung. Karena Allah telah memberikan kemenangan kepada Islam, Nabi mula menambah-nambahkan tasbih kepada Allah dan menambah-nambahkan istighfar kepada Allah. Itu dia. So, janganlah kita disibukkan lagi dengan kerja-kerja duniawi. Ya, Ibnu Abbas, seperti mana yang kita sebut di awal program tadi, ketika orang-orang Madinah yang menjadi jiran kepada Nabi SAW, apabila mereka itu berumur 40 tahun, mereka mula tafarruh lil ibadah, mula memberikan masa yang lebih untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat penting untuk kita dengar. Apa dia? Mari kita dengar. An Jabir radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Kata Nabi, setiap hamba itu, kullu 'abdin, setiap hamba itu, ya, yub'atsu kullu 'abdin, dibangkitkan akan setiap hamba itu, ala ma mata alaih, dibangkitkan setiap hamba daripada kubur itu sesuai dengan keadaan dia sewaktu dia meninggal dunia. Ini hadis yang cukup menggerunkan kita. Apa kata Nabi? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Dibangkitkan hamba itu daripada kuburnya, nanti bergerak ke padang mahsyar mengikut keadaan bagaimana dia meninggal dunia. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang itu meninggal dunia ketika sedang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaannya nanti, ya, apabila dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan dan tuan-tuan, ingin ke dibangkitkan di akhirat dalam bentuk yang Masya Allah terbongkar di hadapan manusia? Siapakah kita yang sebenarnya? Sebab itu kita cari jalan supaya di hujung riwayat hidup kita ini, kita buat amal kebaikan. Manalah tahu Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa kita ketika kita sedang melakukan amal kebaikan, dan kita akan dibangkitkan di akhirat nanti sama seperti itu. Mari kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang yang meninggal dunia ketika sedang berihram. Orang yang sedang menunaikan haji, berihram, tiba-tiba dia meninggal dunia. Apa kata Nabi? Cuba tengok. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kata apa dia? Ya, Nabi sebut hadis ini kepada seorang sahabat dia yang meninggal dunia ketika sedang berihram untuk menunaikan haji. Dia panjatnya, dia naik atas unta, dia sedang berihram, berniat ihram, memakai pakaian ihram. Orang pakai pakaian ihram kan, kalau lelaki tak boleh tutup kepala, tidak boleh tutup muka, terbuka. Ya, jadi dia berihram, dia naik unta, terjatuh, patah pinggang dia, meninggal dunia. Lalu Nabi kata apa? Tengok pesan Nabi.
Ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah, hendaklah kamu semua mandikan jenazah ini dengan air dan campurkan dengan daun apa ni yang warna hijau tu panggil apa? Bidara. Dan campurkan dengan daun bidara. Mandikan dia dengan air bidara. Mandikan dengan air, kemudian siramkan dengan air bidara. Ini pesan Nabi. Baik, tak habis lagi hadis tu. Wa kafinuhu fi thawbaini. Kapankanlah ia pada 2 helai pakaian. Wala tuhannituhu, jangan kamu letak sebarang minyak wangi kepada tubuh badannya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kamu tutupi kepalanya. Nabi kata orang ini meninggal dunia ketika sedang berumrah, ketika sedang menunaikan haji niat ihram. Jangan letak sebarang wangian pada jenazah ini dan jangan ditutup kepalanya. Mengapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang ini nanti di akhirat akan dibangkitkan hal keadaan dia bertalbiyah. Dia bangkit tu dengan pakaian ihram dia dan dia akan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik di akhirat nanti. Ketika bangkit daripada kubur nak menuju kepada padang mahsyar, dia akan bangkit seperti itu. Sebab itu Nabi tak benarkan sampai sekarang ya, orang yang meninggal dunia ketika sedang berihram haji, jenazahnya tidak akan ditutup kepalanya, jenazahnya tidak akan ditutup mukanya, dia biar buka gitu aja dan dikebumikan. Sebab orang ini akan bangkit di akhirat nanti begitulah, dan dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat indahnya kematian orang ini. Di hujungnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita cari jalan. Sebab itu doa, ya Allah, ya Allah, berikan aku husnul khatimah. Akhirkanlah kehidupan aku ya Allah dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik ya Allah. Tuan yang saya hormati sekalian, kita dengar satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang itu mati menipu, dia mati menipu, dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan yang sama. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang melakukan pengkhianatan, penipuan, tiba-tiba dia mati. Orang itu akan mati, dia akan bangkit di akhirat nanti, dia akan bawa barang yang dia tipu tu bangkit bersama-sama dengan barang itu. Ya, ini yang kita takut nih tuan-tuan yang dihormati sekalian. Dia menipu emas perak, di akhirat nanti dia bangkit memikul emas perak di badan dia menuju kepada mahsyar. Sebab Nabi sebutlah, orang itu, manusia ini dibangkitkan di akhirat nanti mengikut bagaimana keadaan dia meninggal dunia. Bagaimana keadaan dia meninggal dunia. Ini yang kita bimbang. Tengok bagaimana pula Al-Quran sebut kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih lagi berurusan dengan riba. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Nabi kata orang-orang yang memakan harta riba, mereka itu tidak bangkit di akhirat nanti melainkan seperti orang yang terkena rasukan syaitan. Macam mana orang kena rasukan syaitan? Mengurai-ngurai rambutnya, tak terurus mukanya, begitulah nanti orang yang makan riba. Ya, di sini menunjukkan bahawa manusia itu akan dibangkitkan di akhirat nanti mengikut keadaan dia meninggal dunia. Ini memberikan satu rangsangan kepada kita supaya kita di ujung ini buat benda-benda baik. Manalah tahu direzekikan Allah sedang kita itu pergi menolong orang yang susah,
Meninggal kita akan bangkit di pada masa dalam keadaan kita begitu sedang pegang beg plastik. Dalamnya ada beras, dalamnya ada air, ada gula. Nak bantu orang susah, kita akan dibangkitkan seperti itu. Jadi jangan sekali-kali detik-detik terakhir ini kita isi dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan kita di akhirat nanti. Dan kita kena ingat, Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih utama daripada hari yang pertama, itu hari di dunia ini. Letaklah dalam fikiran kita, akhirat, akhirat, akhirat. Kalau kita berurusan dengan dunia pun, dunia yang boleh membawa kita kebahagiaan di akhirat. Kerana di akhirat nanti tidak ada tiga, ada dua saja tempatnya, syurga ataupun neraka. Kejayaan besar seorang itu di akhirat apabila dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Kegagalan besar seseorang itu apabila dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Sama-sama kita merenung hadis-hadis Nabi yang telah kita bacakan pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ada hadis daripada Sayyidatina Aisyah, ya. Kita baca sikit. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW memperbanyakkan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di dalam rukuk dan sujudnya. Ini di saat-saat terakhir kehidupan Nabi SAW. Maknanya banyakkan tasbih kepada Allah. Hatta dalam sujud pun kita banyakkan tasbih. Dalam rukuk kita banyak tasbih. Peganglah tasbih. Bertasbihlah kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali pagi, 100 kali petang. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Dan pengumuman untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang nak mengikuti lagi pengajian Riyadhus Shalihin ini, sekarang ini saya buat pada pukul 10 malam. Ya, pada pukul 10 malam boleh kita ikut pengajian saya, tetapi bukan melalui grup ini, melalui grup pencinta Tazkirah An-Nabawiyah. Boleh pergi cari grup pencinta Tazkirah Nabawiyah. Pukul 10 malam kita buat bacaan Riyadhus Shalihin. Supaya apa? Supaya pagi hidup kita bermula dengan hadis, malam hidup kita berakhir dengan hadis juga. Kita lazimi perkara seperti ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kita husnul khawatimah. Itu yang kita inginkan. Kita akan tinggalkan kereta yang besar, kita akan tinggalkan rumah yang besar, harta kita tak akan bawa masuk kubur. Yang kita bawa hanyalah amal-amal kebaikan kita. Ayo mulakan usaha kita sekarang, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.